Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan pada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana kita masih diberikan peluang bertemu lagi dalam tuition online Perlis Mengaji fasa keempat dengan dikuasakan oleh Majlis Agama Islam Perlis, Jabatan Agama Islam Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Baik, cikgu ialah Cik Bahagia binti Imam Arsyad dari Pusat Tingkatan 6 MUK 2 SMK Sa'alwi. Baik, apa khabar semua? Semoga kita masih lagi bersemangat untuk mengikuti pelajaran walaupun hari ini sudah masuk PKPB fasa kedua. Baik, kita masih membicarakan kertas bahasa Melayu semester 2, kodnya 91-2. Fokus kita pada hari ini adalah tentang tajuk analisis kesalahan bahasa. Terdapat 6 perkara yang perlu dipelajari atau diketahui oleh anak-anak pelajar sekalian. Pertama, ejaan. Kedua, imbuhan. Ketiga, diksi. Keempat, morfologi. Kelima, sintaksis. Dan keenam, penanda wacana. Sebelum kita meneruskan pelajaran atau PDP kita pada hari ini, eloklah kita mengetahui hasil pembelajaran berkaitan dengan tajuk analisis kesalahan bahasa. Di sini terdapat 3 hasil pembelajaran, iaitu A. Mengenal pasti kesalahan bahasa, B. Menjelaskan sebab kesalahan bahasa, dan C. Membetulkan kesalahan bahasa. Inilah ketiga-tiga hasil pembelajaran yang akan ditanya dalam soalan peperiksaan sebenar, iaitu kita cari kesalahan dalam petikan, kemudian kita tulis sebab kesalahan dan akhirnya kita membetulkan kesalahan tersebut. Baik, sebenarnya apakah yang perlu kita pelajari dalam tajuk ini? Baik, jenis-jenis kesalahan bahasa yang selalu terjadi ialah ada 6 semuanya. Pertama, kesalahan ejaan atau kesalahan imbuhan. Kedua, kesalahan pembentukan kata, iaitu peimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Ketiga, kesalahan golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Keempat, kesalahan frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kelima, kesalahan sintaksis berkaitan dengan binaan ayat. Dan yang keenam, unsur lewah atau unsur jamak. Jadi, anak-anak pelajar mesti mengetahui keenam jenis kesalahan ini agar kita dapat mudah mencari sebarang kesalahan yang terdapat dalam petikan. Kemudian kita dapat buat sebab kesalahan dan kemudian kita pun dapat buat pembetulan, insya-Allah. Yang berikut cikgu akan tunjukkan jenis-jenis kesalahan yang biasa dilakukan dan sebahagian besarnya memang telah ditanya dalam soalan peperiksaan sebenar. Tapi anak-anak kena ingat walaupun sudah ditanya, kebarangkalian ataupun biasanya lah memang pernah keluar pada tahun-tahun yang berikutnya. Jadi kita kena prihatin atau peka terhadap perkara tersebut. Baik, yang pertama ialah kesalahan ejaan. Di sini ada 4 contoh. Pertama, kesalahan dialog. Sebab kesalahan kata pinjaman bahasa Inggeris kerana tidak dieja mengikut peraturan penyesuaian bentuk visual. Pembetulan dialog. Apakah ejaan sebenar? Dialog ni bukankah DIA? Jadi kita kena kekalkan ejaan DIA sebab itu dipanggil penyesuaian bentuk dialog. Yang kita tulis die itu sebab kita terpengaruh dengan sebutan dalam bahasa Inggeris. Jadi kena tahu perbezaan dia, ya. Baik. Kedua, kesalahan store, ada SE, ya. Baik, sebab kesalahan kata pinjaman bahasa Inggeris yang dieja dengan gugus konsonan tidak dikekalkan ejaannya. Pembetulan store. Maksudnya di sini ialah ejaan asalnya STOR, jadi kita kena kekalkan ejaan tersebut. Contohlah ialah drama, kita kekalkan DRAMA dan juga radio, kita kekalkan RADIO. Itu maksudnya. Ketiga, kesalahan pamiran. Sebab kesalahan kata pinjaman bahasa Indonesia dieja mengikut pola keselarasan
Worker bahasa Melayu. Pembetulannya pameran. Kalau kita belajar dalam semester 1, kita akan perasan ada tajuk berkaitan dengan pola keselarasan worker bahasa Melayu. Yang ada kekecualian pola keselarasan ini ialah 3 bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi ejaan ketiga-tiga bahasa ini tidak mengikut pola keselarasan worker bahasa Melayu tulen atau asli. Jadi ada kekecualian di situ. Jadi kita cari lagi sebab banyak juga ejaan yang berkaitan ataupun sama dengan pameran. Baik, kita teruskan. Keempat, kesalahan persona atau mempersonakan. Ada R di situ ya. Baik, sebab kesalahan persona ialah kata Inggeris dalam peringkat kata daripada bahasa Sepanyol dan tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Pembetulannya tidak ada R, persona atau mempersonakan. Jadi hati-hati sebab kita memang nampak ejaan persona digunakan tapi sebenarnya dia tidak wujud dalam bahasa Melayu. Okey. Jadi macam inilah anak-anak pelajar sekalian. Kita cari dalam petikan mana-mana yang kita dapati ada kesalahan ejaan. Tapi ini memerlukan pembacaan yang luas atau banyaklah, barulah kita nampak kesalahan tersebut. Kalau tidak, kita memang tidak akan nampak kesalahan ejaan tersebut. Baik, jadi kita cari yang salah. Kalau kita jumpa, kita turunkan sebagai jawapan. Tapi janganlah pula yang betul kita salahkan. Okey, seterusnya. Kesalahan imbuhan. Di sini ada 3 contoh. Pertama, kesalahan kebanyakan. Ada 2 K. Baik, sebab kesalahan menambahkan 1 K dalam kata terbitan yang menggunakan apitan ke-an pada kata dasar yang berakhir dengan huruf K. Pembetulan kebanyakan. Kalau kita nak sebut betul-betul baku, kebanyakan. Baru betul baku tu. Baik, kita macam ni, kita bayangkan apitan dalam bahasa Melayu ke-an atau ke-kan. Kalau kita berpegang kepada ke-an, sudah pasti ada 1 K sebab yang disisipkan banyak. K itu datang daripada huruf banyak itu sendiri. Nampak tak? Tidak ada apitan ke-kan. Begitu juga pertunjukan. Apitan apakah yang ada? Per-an atau per-kan? Baik, mestilah per-an kan? Baik, jadi kita sisipkan tunjuk yang datang K itu daripada kata tunjuk. Jadi ingat, tidak ada ke-kan dan tidak ada per-kan dalam bahasa Melayu. Baik, seterusnya yang kedua, kesalahan mempastikan. Sebab kesalahan, kata dasar yang bermula dengan huruf P akan berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerahnya, iaitu M. Pembetulan memastikan. Baik, kita ambil satu contoh pukul lah. Kalau kita rasa was-was, kita sebut memukul atau mempukul. Jadi apabila kita sebut memukul, automatik huruf P itu berlaku peleburan fonem P. Maka samalah dia dengan pasti. Okey, jadi kalau kita sebut memastikan, memukul, memaparkan, nampak tak peleburan huruf P berlaku? Okey. Baik. Yang ketiga, kesalahan diperolehi atau memperolehi. Yang ni banyak dijumpai dalam karangan pelajar lah. Jadi seolah pelajar tak tahu bahawa ini salah. Okey, sebab kesalahan. Apitan memperai, tengok orang sebut memperi. Okey. Baik, pada perkataan oleh merupakan bentuk kata terbitan yang lewah. Pembetulan diperoleh atau memperoleh. Baik, anak-anak pelajar sekalian, cari lagi apakah contoh kata terbitan yang lewah selain diperolehi atau memperolehi. Boleh ya? Baik, kita lihat pula kesalahan tanda sempang. Ada 4 contoh. Pertama, kesalahan ke-11. Ini tidak ada sempang ya. Okey. Sebab kesalahan tanda sempang tidak digunakan untuk menyambung ke dengan angka. Jadi bila kita buat pembetulan, pastikan ada sempang ke sempang 11. Mari kita bayangkan selain ke 11, kita boleh bayangkan ke 50, ke sempang 50 ataupun ke sempang 100. Jadi pastikan ada sempang di situ. Kedua, kesalahan 1960-an. Baik, sebab kesalahan. Tanda sempang tidak digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran an. Pembetulannya 1960 sempang an.
Baik, mari kita bayangkan pula 1970-an mesti ada sempang, 1980-an pun kena ada sempang. Seterusnya yang ketiga, kesalahan anti-Israel atau pro-Amerika. Yang ni tidak diletakkan sempang, salah. Baik, kita tengok sebab kesalahan. Tanah sempang tidak digunakan untuk merangkaikan imbuhan pinjaman anti atau pro. Tengok yang mana ada dalam petikan lah. Baik, dengan kata nama khas. Apabila kita buat pentulan, kita tulis anti sempang Israel atau pro sempang Amerika. Sebab bertemu, anti dan pro bertemu dengan kata nama khas, kita kena letak sempang. Kalau kita nak ambil yang lain apa? Anti Jepun atau pro British. Contohlah macam itulah. Okey. Baik. Dan yang keempat, yang ni ada sempang, salah. Anti sosial ada sempang atau pro pembangkang ada sempang. Salah. Baik, sebab kesalahan. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan imbuhan pinjaman anti atau pro dengan kata nama am. Baik. Pembetulan. Anti sosial kita gabung, kita cantumkan tidak ada sempang. Nah? Baik, pro pembangkang pun kita cantum tidak ada sempang. Sebab ini melibatkan kata nama am. Jangan letak sempang. Yang boleh letak sempang ialah kata nama khas. Untuk kata nama am, kita cantumkan ejaan. Kita boleh ambil contoh lain yang popular, anti dadah kan. Okay, kita gabung. Dan pro kerajaan, jadi kita gabung. Jadi takat ni boleh ikut ya. Baik, kita teruskan dengan kesalahan ejaan kata majmuk. Ada 5 contoh di situ. Baik, yang pertama, kesalahan bandaraya. Ini dieja rapat. Salah ya? Baik, sebab kesalahan. Kata majmuk yang tidak mantap ditulis serangkai. Pembetulan, kita kena jauhkan ejaan bandar dengan raya. Baik, cikgu teruskanlah, nanti cikgu akan terangkan satu dengan dua tu sekali. Baik, kedua, jawatan kuasa. Kita jauhkan salah ejaan tersebut. Sebab kesalahan, kata majmuk yang mantap ditulis terpisah. Pembetulannya, kita kena gabungkan antara perkataan jawatan dengan kuasa. Okey, kita gabungkan. Baik, seterusnya yang ketiga, mengenal pasti. Salah. Sebab kesalahan. Kata majmuk yang tidak mantap, yang menerima awalan men, ditulis serangkai. Pembetulan, mengenal, jarakkan dengan pasti. Sebab dia memang kita eja jauh. Jadi, yang perkataan kedua tu kena jauh, tak boleh rapat. Kalau kita nak rapat, kena ada apitan. Contohnya mengenal pastikan, baru kita rapat keseluruhannya. Tapi kalau melibatkan awalan saja, jangan rapat. Baik, yang keempat, kesalahan kertas kerja. Sebab kesalahan, mengulang seluruh kata yang tidak mantap yang dieja terpisah. Pembetulan, kertas kerja. Kita ulang perkataan pertama saja. Okey? Ingat tu. Kalau satu contoh lagi, kita ambil mata pelajaran. Kita ulang yang pertama saja. Kita akan sebut mata pelajaran. Kadang-kadang jumpa juga mata pelajaran. Jadi salah. Okey? Salah untuk kata majmuk yang tidak mantap. Ejaannya begitu. Baik, kita tengok yang kelima tu. Kaki tangan salah. Sebab kesalahan. Mengulang hanya pada perkataan pertama kata majmuk yang mantap yang dieja serangkai. Baik, pembetulan. Kaki tangan. Sebab dia memang dah bergabung dah, kita jangan pisahkan antara kaki dan tangan. Jadi kita akan sebut kaki tangan. Macam yang nombor 2 tadi, kita sebut jawatan kuasa. Jadi itu berkaitan dengan ejaan kata majmuk. Jadi macam inilah, kita ingat, kata majmuk tidak mantap, ejaannya jauh. Yang mantap pula, ejaannya rapat. Itu saja nak ingat. Selain bandaraya, mungkinlah kita kata kota raya jauh, alat tulis jauh, semula jadi jauh, sekaligus jauh. Nampak? Kalau jawatan kuasa, kita kena ingat balik selain kaki tangan dan kuasa, setiausaha rapat. Boleh ingat InsyaAllah pelan-pelan bolehlah ingat ya. Baik, kita pergi pula kesalahan diksi.
Baik. Yang ini ada masalah sikitlah sebab tak ramai calon yang boleh mengenapati kesalahan diksi dalam petikan. Baca pun macam tak nampak. Sebab itu soalan ini boleh kita katakan beraras tinggi. Okey, keberangkalian nak cari kesalahan tu tak nampak ya? Tak nampak. Jadi kita kena banyak membacalah ataupun ambil tahulah. InsyaAllah boleh jawab. Baik, kita lihat ada 2 contoh di situ. Pertama, dapat menaikkan kesedaran orang ramai. Sebab kesalahan, pemilihan kata atau diksi menaikkan tidak menepati maksud ayat, iaitu untuk menambahkan kesedaran. Perbetulan, dapat meningkatkan kesedaran orang ramai. Mari kita bayangkan, kita menaikkan apa? Kita mungkin mendapat yang satu contoh, kita nampak jelas kita menaikkan benda tau. Kita menaikkan bendera. Tapi kesedaran ni dalaman, bukan benda. Kita tak nampak kan? Sebab tu tak sesuai kita tulis menaikkan. Itu maksudnya kesalahan diksi. Baik, kita tengok kedua pula. Penambahan murid di sekolah rendah salah. Sebab kesalahan, pemilihan kata atau diksi penambahan tidak menepati maksud ayat, iaitu untuk perihal bertambah. Pembetulannya pertambahan murid di sekolah rendah. Jadi, apakah maksud penambahan? Okey, maksud penambahan ialah perihal menambah. Oleh itu, ia tidak sesuai dengan konteks ayat tersebut. Kita teruskan. Anak-anak pelajar nampak tanda bintang sedang berkedipan tu, bintang warna merah. Ini menunjukkan bahawa kesalahan kata kerja aktif merupakan soalan popular dalam peperiksaan STPM. Selalu keluar. Jadi bolehlah kita fokuskan kesalahan ini. Cikgu tak ramal, jangan kata cikgu buat ramalan, tapi kita boleh tumpukan perhatian kepada kesalahan kata kerja aktif. Baik, ada 3 kesalahan. Cikgu baca dulu kesalahan dan pembetulan. Sebab kesalahan sama aja, pola dia sama. Baik, yang pertama, mengharapkan kepada pihak kerajaan. Salah, pembetulan mengharapkan pihak kerajaan. Kedua, meningkatkan lagi prestasi. Salah, pembetulan meningkatkan prestasi. Dan yang ketiga, mencuri dapat dikawal. Salah, pembetulan mencuri barang-barang dapat dikawal. Sebab kesalahan, insya-Allah lah kita boleh hafal lah kalau kita tahu lah itu kesalahan kata kerja aktif. Kita jawab macam ni. Kata kerja transitif aktif tidak diikuti oleh objek atau penyambut. Itu kalau jawab panjang. Tapi cukuplah kalau kita jawab macam ni ya. Kata kerja transitif aktif tidak diikuti oleh objek. Okey, cukup. Tak ada atau penyambut pun tak jadi masalah. Baik. Kita tengok mengapakah ketiga-tiga kata kerja aktif itu salah. Kita kena ingat satu ciri kata kerja transitif aktif, iaitu diikuti oleh objek. Objek ni kita bayangkan sebagai kata nama. Okey. Kalau kamu lihat merah-merah tu, kita tak boleh kata kata nama. Sebab kalau kita buat analisis lah, mengharapkan siapa? Siapa kita harapkan? Siapa itu? Kita kata objek, iaitu pihak kerajaan. Kepada bukan objek. Kepada itulah kata sendiri nama. Okey, yang kedua. Meningkatkan apa? Bila sebut apa tu mesti nak objek kan? Sebab lagi bukan objek, lagi kata penegas. Nampak? Kita meningkatkan prestasi. Takkanlah kita nak meningkatkan lagi. Tak nampak benda apa dia tu lagi, bukan? Baik, yang ketiga. Kita mencuri apa? Takkan kita mencuri dapat kot? Macam tak logik kan? Kita mencuri barang-barang. Jadi, anak-anak pelajar sekalian, kita kena tengok baliklah tajuk di bawah tajuk kata kerja aktif dengan ragam ayat aktif. Baik. Yang berikut ialah kesalahan kata kerja pasif. Okey, ada 4 kesalahan di situ. Pertama, cikgu baca dulu kesalahan dan pembetulan sebab kesalahan sama. Baik, pertama, yang pelajar universiti lain tidak dapat nikmati. Salah. Pembetulan yang tidak dapat dinikmati oleh pelajar universiti lain. Kedua, kesenangan yang mereka dapati. Salah. Pembetulan, kesenangan yang didapati oleh mereka. Baik, sekarang ada 2 pilihan sebab kesalahan. Pilihlah yang mana kita boleh ingat dengan mudah. Baik, yang pertama. Kesalahan ayat pasif, kata ganti nama diri ketiga atau tidak menepati
struktur ayat pasif kata ganti nama diri ketiga. Di manakah letaknya kata ganti nama diri ketiga? Nampak tak cikgu buat tanda merah? Pelajar universiti dan mereka. Baik, untuk binaan kata kerja pasif atau ayat pasif ni, ingat apabila melibatkan kata ganti nama diri ketiga, ada imbuhan pasif diikuti oleh. Okey, ada imbuhan pasif diikuti oleh. Lepas oleh tu, barulah kita nampak kata ganti nama diri ketiga. Baik. Kita teruskan. Ketiga, keempat, cikgu baca dulu kesalahan dengan betulan ya. Baik. Ketiga, kesalahan. Persembahan yang kami dapat saksikan. Pembetulan, persembahan yang dapat kami saksikan. Yang keempat, yang kita harus pelihara. Salah. Pembetulan, yang harus kita pelihara. Baik, sini ada dua pilihan sebab kesalahan juga. Sama ada kita jawab kesalahan ayat pasif kata ganti nama diri pertama atau tidak menepati struktur ayat pasif kata ganti nama diri pertama. Di mana letaknya pula kata ganti nama diri pertama di sini? Nampak tak? Kami dan kita. Okey, kami dan kita. Baik, untuk binaan ayat pasif kata ganti nama diri pertama ni, selepas itu mesti ada kata kerja pasif. Contohnya kami saksikan kata kerja pasif. Lepas kita ada pelihara ialah kata kerja pasif. Masalah pada kesalahan ni ialah ada gangguan iaitu kata bantu. Tiba-tiba kata bantu kacau antara kata ganti nama diri pertama dengan kata kerja pasif. Kami dapat saksikan. Tak bolehlah, kita kena bawa dapat tu letak di belakang kami. Okey. Yang kita harus pelihara pun salah, kita kena harus kita pelihara. Sebab dia punya petuanya ialah kami diikuti oleh kata kerja pasif atau kita diikuti oleh kata kerja pasif. Semoga jelas ya berkenaan dengan binaan kata kerja pasif ataupun ayat pasif. Baik. Yang berikut ialah kesalahan kata sendi nama. Baik, ada 3 di situ. Kesalahan pertama, di antara lebuh raya atau di antara sekolah. Sebab kesalahan, kata sendi nama di antara menunjukkan jarak tempat, pembetulan, antara lebuh raya atau antara sekolah. Baik, sekejap lagi cikgu terangkan ya. Cikgu nak tengok yang kedua tu. Baik, kedua kesalahan, antara Bandaraya Pintar Cyberjaya dengan Seremban. Sebab kesalahan, kata sendi nama antara digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tidak mempunyai konsep ruang atau jarak. Kalau kita nak kata tidak mempunyai jarak pun boleh, sebab dia atau tu macam pilihan ya. Atau macam pilihan. Baik, pembetulan. Di antara Bandaraya Pintar Cyberjaya dengan Seremban. Baik, di sini. Macam mana kita nak bezakan penggunaan di antara dengan antara? Di antara tu satu jarak yang jelas lah. Contoh kalau kita nak tukar antara lebuh raya, kita kena buat macam ni. Di antara lebuh raya utara dengan lebuh raya selatan, ataupun di antara sekolah menengah kebangsaan A dengan sekolah menengah kebangsaan B. Nampak? Okey, baru boleh guna D. Kalau takat umum macam lebuh raya atau sekolah, tak boleh guna D. Sebab dia tidak menunjukkan jarak yang jelas pada pandangan kita. Baik. Kemudian kita teruskan yang ketiga, kesalahan ketiga di abad atau di masa ini. Banyak kali dengar ni, kalau kita tak baca dalam karangan pun kita selalu dengar ni dalam pengumuman kan. Okey, baik. Sebab kesalahan. Kata sendi nama di digunakan untuk merujuk kepada tempat. Pembetulan pada abad atau pada masa ini. Baik, apabila ingat di, kena ingat tempat. Contohnya di dewan, di sekolah, di bandar. Abad dan masa bukan tempat. Abad dan masa ni ialah kata atau perasaan nama. Okey, boleh jelas ya? Okey, insya-Allah boleh ya. Baik, seterusnya kita lihat gabungan dua kesalahan, kata adjektif dan kata nafi. Ada 4 contoh. Baik. Cikgu baca dulu nombor 1, 2 ni kesalahan dan pembetulan sebab kesalahan agak sama. Pertama, kesalahan diperluaskan. Pembetulan diperluas. Kedua, memperindahkan. Pembetulan memperindah.
Baik, sebab kesalahan. Apitan diperkan atau memperkan. Kita lihat kalau ada dalam petikan lah. Okey. Digunakan untuk kata nama dan kata kerja sahaja. Sedangkan luas dan indah bukan kata nama dan juga bukan kata kerja. Syarat penggunaan diperkan dan memperkan di sinilah untuk kata nama. Contohnya memperkatakan, diperkatakan. Kata ialah kata nama. Kalau untuk kata kerja, kita boleh buat diperdengarkan atau memperdengarkan. Nampak? Penggunaan diperkan dan memperkan. Tapi untuk luas dengan indah cukuplah ada awalan diper dan memper. Kalau kita kaji maknanya, diper dan memper menunjukkan maksud bertambah atau menjadi lebih. Jadi tak perlu akhiran kan. Cuba baca balik buku Tata Bahasa Dewan kan, buku apa-apa yang berkaitan dengan undang-undang penggunaan diperkan, memperkan ataupun diper dan memper. Kita teruskan yang ketiga, kesalahan badannya bukan besar. Sebab kesalahan. Kesalahan penggunaan kata nafi bukan di hadapan perasa adjektif. Pembetulan. Badannya tidak besar. Baik, untuk kata nafi bukan ni ada satulah pemula, betul lah. Baik, cuba tengok bukan. Hujung tu ada huruf N bukan? Baik, N ini melambangkan kata nama, nama. Dan juga kata nama. Oleh itu, apabila melambangkan kata nama, lepas bukan tu diikuti oleh bukan saya, bukan pelajar, bukan dewan. Nampak? Baik, kemudian N diikuti oleh kata senama. Jadi kita buat bukan dari, bukan ke atau bukan untuk. Harap jelas ya. Baik. Mari kita bandingkan dengan nombor 4. Kesalahan tidak untuk orang ramai. Sebab kesalahan. Kesalahan penggunaan kata nafi tidak di hadapan frasa sendi nama. Pembetulan. Bukan untuk orang ramai. Yang ni pula kita tengok dekat tidak tu. Baik. Iaitu melambangkan kata kerja. Sebab tu tidak, kalau diikuti oleh kata kerja, kita buat macam ni. Tidak tidur, tidak membaca. Baru kena. Baik. Dalam tidak tu nampak ada DA. DA tu kita kali sikit jadi AD. AD yang adjektif. Jadi, binaan perasa inilah tidak malas, tidak tinggi. Macam tu. InsyaAllah mudah kalau kita boleh tahu macam mana kita nak buat formula lah ataupun shortcut apa-apa lah boleh lah insyaAllah. Nak baca bahagian tata bahasa ni memang banyak kan. Jadi banyak-banyak baca kita takut lupa pula. Baik, seterusnya ialah kesalahan kata pemberi dan kata bilangan. Kesalahan pertama adalah universiti. Sebab kesalahan menggunakan kata pemberi adalah di hadapan frasa nama. Pembetulan ialah universiti. Ingat balik tak tajuk kata pemberi ni? Dia punya ada betul juga. Adalah diikuti oleh adjektif, kata adjektif. Jadi kita kena letak adalah rajin, adalah malas ataupun adalah tinggi. Baik, kedua, kata sendi nama. Sebab tu binaannya adalah untuk, adalah dari. Nampak? Sebab tu adalah universiti salah sebab universiti lah frasa nama. Baik, mari kita tengok yang kedua. Baik, kesalahan ialah menguatkuasakan undang-undang. Sebab kesalahan menggunakan kata pemberi ialah di hadapan frasa kerja. Pembetulan adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Baik, untuk ialah ni dia punya kata kuncinya diikuti oleh kata atau frasa nama. Contohnya ialah saya, ialah pelajar, ialah dewan. Nampak? Keadaan adalah dengan ialah tu. Dia ada peta formula dia. Jadi kita jangan salah guna. Baik, seterusnya. Adalah dengan ialah ni pantang larang. Pantang larang dia lah. Tidak boleh diikuti oleh sebarang kata kecak. Automatik salah. Jadi kalau buat ialah menguat kuasa pun salah. Adalah menguat kuasa pun salah. Jadi boleh ingat balik ya. Penggunaan kata pemberi. Baik, kita teruskan dengan kesalahan ketiga. Kesalahan berbilion. Sebab kesalahan. Kata bilangan yang menunjukkan himpunan tidak digandakan. Pembetulan berbilion-bilion. Kata bilangan himpunan ni biasalah kebiasaannya ialah dalam bentuk gandaan. Selain berbilion-bilion, kita pernah belajar kan berabad-abad, berjuta-juta, beribu-ribu, bergundi-gundi. Okey. Baik.
Sebab kata bilangan ni ada banyak kan. Okey. Baik, seterusnya yang keempat. Kedua faktor salah. Sebab kesalahan menggunakan kata bilangan ordinal bagi maksud himpunan. Pembetulan. Kedua-dua faktor. Ingat lagi kata bilangan ordinal ni. Kalau kita buat perasa lah. Tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat. Itu bunyi dia. Tapi untuk yang ni, tidak. Dia bermaksud kata bilangan himpunan. Jadi kita kena tulis kedua-dua faktor, ketiga-tiga, keempat-empat dan seterusnya. Jadi diharap jelas di situ. Boleh kita teruskan? Baik. Yang ini ialah kesalahan gabungan tiga frasa. Okey. Frasa nama FN, frasa adjektif FA dan frasa sendi nama FS. Pertama, kesalahan pertama. Polis inspektor. Sebab kesalahan, pilih antara satu. Sama ada menyalahi hukum DM atau tidak menepati hukum DM. Pembetulan, inspektor polis. Kalau anak-anak pelajar boleh cari satu kata kunci lah, macam ni lah. Kita sebut apa? Inspektor kesihatan ke kesihatan inspektor? Nampak? Mesti kita sebut inspektor kesihatan. Begitulah dengan inspektor polis. Mana ada polis inspektor, itu dah terjemahan bahasa Inggeris. Ataupun kita ambil yang ni pun boleh juga. Kalau kita nak buat perbandingan lah. Kita sebut Tom Yum Restaurant atau restoran Tom Yum. Ataupun kita sebut sos cili atau cili sos. Yang ni dimasukkan menyalahi hukum DM. Di bawah tajuk frasa nama. Yang kedua, kesalahan paling tinggi sekali. Sebab kesalahan menggunakan dua kata penguat paling dan sekali yang menunjukkan darjah penghabisan secara serentak. Pembetulan, pilih salah satu ya. Sama ada paling tinggi atau tinggi sekali. Baiklah, untuk yang ni ada 4 adik-beradik dia. Tak boleh ada sekali dalam ayat. Apa adik-beradik ni kena ingat. Paling, sekali, dan begitu. Tak boleh duduk sekali. Satu pun dah cukup dah sebab menunjukkan darjah penghabisan. Ketiga. Di bandar dan desa. Salah. Sebab kesalahan menggugurkan kata sendi nama di pada unsur kedua dalam frasa sendi nama setara. Pembetulan. Di bandar dan di desa. Baik. Nanti cikgu ulas ya. Baik. Kita terus yang keempat. Keipuh atau Shah Alam. Salah. Sebab kesalahan menggugurkan kata sendi nama ke pada unsur kedua dalam frasa sendi nama setara. Pembetulan, keipuh atau ke Shah Alam. Yang ni kan kesalahan ni memang jumpa dalam kalangan calon-calon. Sebab asyik terlupa letak apa ni kata sendi pada unsur kedua kata nama. Contohnya macam ni. Kalau pada unsur pertama sudah ada di bandar, maka unsur kedua pun kena ada di. Kalau unsur pertama ada ke, maka unsur kedua pun ada ke. Kedua-dua perasa ini dihubungkan oleh kata hubung dan untuk nombor 3 dan kata hubung atau untuk nombor 4. Itu prinsip binaan. Kalau melibatkan dua perasa sendi nama yang digunakan secara setara dalam binaan ayat. Okey. Baik. Ada bintang lagi berkedipan di atas tu. Untuk kesalahan ayat majmuk. Bermaksud kesalahan ayat majmuk ini juga soalan yang popular dalam peperiksaan sebenar. Okey? Baik, kita lihat kesalahan pertama. Barangan seperti gula, garam, tepung, minyak. Macam tu saja. Salah. Sebab kesalahan. Tiada kata hubung gabungan dan dalam ayat majmuk gabungan. Pembetulan. Barangan seperti gula, garam, tepung dan minyak. Kalau kita ingat baliklah ciri ayat majmuk gabungan ni menggabungkan unsur yang setara. Kalau kita lihat pada kesalahan kita nampak ada 4 perasa. Gula 1, garam 2, tepung 3 dan minyak 4. Kita boleh pisahkan menjadi 4 perasa. Jadi itu dikatakan unsur tertara sebab terdiri dari kata nama. Jadi
Kata hubung apa kan sesuai? Kata hubung gabungan iaitu dan. Alright. Seterusnya yang kedua, badan bertanggungjawab. Salah. Sebab kesalahan, tiada kata hubung relatif yang dalam ayat majmuk relatif. Pembetulan badan yang bertanggungjawab. Yang ini soalan paksa dah keluar, tapi itulah calon masih melakukan kesalahan. Tidak meletakkan yang dalam ayat ini. Kalau tulis karangan pun memang tak bubuh. Yang pun, badan bertanggungjawab je. Okey. Baik, jadi kalau ada perikan, insya-Allah kita dapat carilah melibatkan dua klausa, kita tengok ini melibatkan ayat majmuk jenis apakah dan apakah kata hubung yang tidak ada. Baik. Yang ketiga, kesalahan berpendapat banyak pihak. Sebab kesalahan tiada kata hubung komplement bahawa dalam ayat majmuk komplement. Pembetulan berpendapat bahawa banyak pihak. Baik. Anak-anak pelajar sekalian. Ingat lagi tak ada berapa jenis ayat majmuk komplement? Dah lupa apa? Baik, kena baca mula ayat majmuk tu. Baik. Ingat, salah satunya ialah ayat majmuk komplement frasa kerja. Yang ada awalan ber dan ter. Okey. Kalau kita berpegang pada ini, kita akan nampak memang frasa ni salah. Sebab kalau contoh yang kita baca dalam buku, ada berfikir bahawa, berkata bahawa, berpendirian bahawa. Jadi kat sini, kalau berpendapat banyak pihak, mesti something tak kena, okey? Iaitu kata hubung bahawa tak ada. Kita teruskan yang keempat, membantu pengguna mengatasi masalah. Salah, sebab kesalahan, tiada kata hubung keterangan tujuan dalam ayat majmuk keterangan. Pembetulan. Membantu pengguna untuk mengatasi masalah. Yang ni kan dia masalah sikit sebab kata hubung ni banyak. Ada 9 semua. Jadi nak baca tu jenuh juga kalau nak ingat. Tapi kena rajin baca, banyak kali baca, insya-Allah boleh ingat. Nak beza pula ni untuk ni kata hubungan keterangan apa kan? Jadi ini ya tujuan. Ada lagi dua kan? Adik-beradik dia. Iaitu bagi dan demi. Tapi kadang-kadang ada pelajar keliru. Ada lagi satu untuk. Pasal apa kata-kata sendiri nama? Okey. Yang ini yang kata berfungsi sebagai kata sendiri nama sebab diikuti oleh kata nama. Untuk saya, untuk ibu, untuk sekolah. Yang ini pula tiba-tiba bertugas sebagai kata hubung sebab diikuti oleh kata kerja. Nampak tak? Mengatasi. Jadi untuk mengatasi, untuk melaksanakan, itulah kata hubung. Jadi kena hati-hati. Ada kata-kata dalam bahasa Melayu ni dia banyak fungsi. Boleh jadi kata nama ataupun boleh jadi kata hubung. Okey. Baik, kita teruskan dengan kesalahan kata hubung berpasangan. Pertama, kesalahan pengeluar maupun pemborong. Cikgu baca dulu ya kesalahan dan pembetulan sebab kesalahan sama aja pola dia. Baik, pembetulan. Baik pengeluar maupun pemborong. Yang kedua, sama ada pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Pembetulan, sama ada pelajar lelaki ataupun pelajar perempuan. Okey, nampak tak? Okey. Yang ketiga, antara kerajaan dan pihak swasta. Pembetulan, antara kerajaan dengan pihak swasta. Sebab kesalahan, insya-Allah lah, nak hafal yang ni je. Okey? Pastikan tu yang merah tu kena ada. Sebab kesalahan kata hubung berpasangan kena ada. Okey? Yang terdiri daripada dua bahagian ayat yang dipisahkan oleh frasa atau klausa. Baik, mari kita tengok kata hubung pasangan. Pasangan mahu pun ialah baik. Jadi kalau tak tulis pasangan, salah. Yang kedua, ketiga pula pasangan salah pun tak boleh juga. Sebab pasangan sama ada ialah ataupun. Atau pun boleh ya. Dan pasangan antara ialah dengan. Jadi pendek kata untuk kata hubung pasangan ni hati-hati. Kalau tak letak pasangan pun salah. Pasangan tak kena pun salah. Ada lagi bintang berkelipat. Yang ni yang ketiga. Jadi kesalahan tergantung ini juga sama macam tadilah. Soalan yang selalu kerap ditanya dalam peperiksaan SPPM. Jadi bolehlah kita tumpu kepada ketiga-tiganya sebab kerap keluar ni. Tapi itulah. Ada juga calon yang tak dapat menjawab terutama sebab kesalahan. Ditinggalkan kosong. Baik, cikgu baca dulu kesalahan dan pembetulan sebab kesalahan sama aja. Okey. Pertama, kerana dapat menghubungi. Pembetulan, kerana lebuh rakyat tu dapat menghubungi. Buang kerana. Nampak tergantung. Apa yang dapat menghubungi? Okey. Yang kedua, bagi kaki tangan yang belum menerimanya diminta menghubungi pihak pengurusan.
Pembetulan ada dua pilihan. Okey, bagi kaki tangan, kita koma dekat menerimanya. Nampak tak? Apa? Siapa yang diminta? Sudah pasti ayat tu tergantung, patutnya ada mereka. Atau kita buang saja bagi, kita starting atau mula dengan kaki tangan. Pun boleh. Yang ketiga, untuk mengawal keadaan di daerah itu, memerlukan sukarelawan yang lebih banyak. Pembetulan. Untuk mengawal keadaan di daerah itu, ada 3 pilihan, sama ada kerajaan, pihak polis atau pihak berkuasa, memerlukan sukarelawan yang lebih banyak. Nampak tak? Kalau kita susun semula lah ayat nombor 2, ayat nombor 2 ayat nombor 2 dan 3 ni ialah susah. Cuma kita susun semula, kita akan nampak tidak ada subjek. Contohnya, diminta menghubungi pihak pengurusan bagi kaki tangan yang belum menerimanya. Siapa yang diminta? Sah, tiada subjek. Yang ketiga, memerlukan sukarelawan yang lebih banyak untuk mengawal keadaan di daerah itu. Siapa yang memerlukan? Sah, tidak ada subjek. Jadi betulnya beginilah, apabila kita baca petikan, kita tengok bahagian ayat serentak. Itulah kadang-kadang soalan berkaitan dengan ayat tergantung tiada subjek. Okey, itu betul dia lah. Kalau tak betul tu jangan marah cikgu. Tapi kebanyakan ayat serentak memang binaannya akan sengaja ditiadakan subjek. Baik, kita pergi kepada kesalahan unsur lewah. Ada 4 di situ. Seseorang individu perlu salah. Sebab kesalahan menggunakan 2 kata seseorang dan individu yang membawa maksud yang sama secara serentak. Jadi pada pembetulan, pilihlah mana satu, seseorang perlu atau individu perlu. Bukankah individu yang dipinjam dari bahasa Inggeris tu maknanya seseorang? Okey, contoh yang lain. Mutu kualiti, sama juga. Dan kos perbelanjaan. Jadi hati-hati ya, penggunaan antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang kita gabungkan, kita buat serentak tu. Mungkin ada unsur lewah. Kedua, hanya masyarakat desa yang prihatin saja. Sebab kesalahan menggunakan 2 kata penegas hanya dan sahaja yang membawa maksud yang sama secara serentak. Pembetulan. Pilih salah satu. Hanya masyarakat desa yang prihatin ataupun masyarakat desa yang prihatin saja. Baik, anak-anak pelajar sekalian. Bukan ini saja 2 kata penegas yang ada. Cari lagi dalam bahagian tajuk kata tugas. Di bawah kata tugas tu ada tajuk, subtajuk kata penegas. Jadi adik-beradik kata penegas ni tak boleh letak sekali dalam ayat. Hanya satu saja. Nama pun penegas kan. Buat apa kita letak banyak-banyak. Baik, ketiga. Kesalahan berbincang mengenai tentang masalah. Sebab kesalahan menggunakan 2 kata seni nama mengenai dan tentang yang membawa maksud yang sama secara serentak. Pembetulan, pilih salah satu. Berbincang mengenai masalah atau berbincang tentang masalah. Cari lagi kata seni nama yang sama makna. Baiklah, cikgu bagi satu contoh. Demi untuk negara. Salah bukan? Patutnya demi negara atau untuk negara. Jelas? Baik, kita pergi yang keempat. Jika sekiranya kerajaan. Salah. Sebab kesalahan menggunakan 2 kata hubung jika dan sekiranya yang membawa maksud yang sama secara serentak. Pembetulan. Pilih juga salah satu. Jika kerajaan atau sekiranya kerajaan. Adik-beradik tu, kata hubung tu. Sama makna. Tak bolehlah letak sekali. Kalau cikgu nak bagi contoh lagi satu. Agar supaya. Kita buat agar supaya negara. Tak boleh juga. Sama makna. Kita kena buat agar negara atau supaya negara. Baik. Kalau anak-anak pelajar nampak yang cikgu bor tu, yang membawa maksud yang sama serentak, pola jawapan sebab kan sama saja. Lebih kurang sama. InsyaAllah lah kita boleh hafal ya. Jadi kena rajin tengok, nakkan nampak. Allahu Akbar. Nampak macam sama. Baik. Kita pergi pula kepada kesalahan usul jamak. Ada 3 di sini. Yang pertama, antara faktor-faktor. Sebab kesalahan. Usul jamak kerana kata seni nama antara sudah membawa maksud banyak. Kata nama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Pembetulannya antara faktor. Antara sudah banyak. Kata ganda itu sendiri menunjukkan jamak atau banyak. Nampak tak? Jadi tak perlulah kita buat faktor-faktor. Nampak? Okey. Yang kedua, banyak langkah-langkah. Salah. Sebab kesalahan unsur jamak kerana kata bilangan banyak sudah membawa maksud jamak. Kata penama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Jadi kita buat banyak langkah. Dan yang ketiga, melipat gandakan unsur salah. Sebab kesalahan unsur jamak kerana kata kerja melipat gandakan sudah membawa maksud banyak.
kerana nama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Pembetulan melipat gandakan usaha. Melipat gandakan kan macam banyak juga berganda-ganda. Jadi kenapa perlu kata ganda usaha-usaha di situ? Ataupun cikgu boleh bagi contoh lain, menggaru-garukan kepala beberapa kali. Dahlah garu banyak kali, dulu ada lagi beberapa kali. Jadi hati-hati penggunaan unsur jamak. Jangan buat ya, jangan buat. Dan kita sampai yang terakhir, kesalahan penanda wacana. Baik, ada 3 di situ. Kesalahan pertama, justu itu. Kita mestilah. Sebab kesalahan menggunakan kata hubung gabung yang justu sebagai penanda wacana. Pembetulan oleh itu. Kita mestilah. Baik, untuk kata hubung gabungnya ni, fungsinya ialah untuk menyambung atau menggabungkan klausa. Nampak tak? Jadi dia kena ada dalam ayat. Justu tak bolehlah sebab dah langgar pantang. Kalau selain justu dan tak boleh letak hadapan ayat. Dan tetapi malahan itu adik-beradik dia tak boleh letak hadapan ayat sebab kita tengok fungsi dia sebagai apa. Baik, yang kedua, selain itu juga atau selain dari itu. Ini memang jumpa dalam karangan pelajar ni, kesalahan ni. Baik, sebab kesalahan unsur lewah pada penanda wacana kerana selain dan juga ataupun selain dan dari membawa maksud yang sama. So, kita tulis selain itu. Dan yang ketiga, pernah keluar dalam soalan perpisahan, sehubungan itu, kerajaan. Sebab kesalahan penanda wacana. Kata sehubungan tidak diikuti oleh kata seni nama untuk menunjukkan maksud sama hubungan. Pembetulan kena letak dengan sehubungan dengan itu, kerajaan. Ingat, walaupun sudah keluar, tak mustahil ia akan keluar lagi. Itu yang lalu berlaku sebenarnya. Mungkin dia ubah sikit-sikit lah. Okey, dia ubah. Kadang-kadang ambil betul-betul pada. Alright, tapi pelajar masih tak dapat pengenapati kesalahan tersebut. Okey, baik. Ini ada panduan sebelum menjawab soalan. Cuba renungkan dan fikirkan anda ataupun anak-anak pelajar sekalian dalam kategori yang mana satukah semasa membaca petikan. Sama ada mencari kesalahan dahulu. Carilah kesalahan petikan dulu kukuk jumpa. Atau mencari sebab kesalahan dahulu. Ada yang dari sebab kesalahan dahulu. Kesalahan tak cari lagi. Atau yang ketiga lah, yang paling teruk sikit lah. Main sekat jarang saja. Jadi fikir-fikirkan kita ni duduk di mana. Okey, duduk di mana. Baik. Di sini ada cadangan. Cadangan sebenarnya ada, cikgu dapatilah ada calon yang memang letak sebab kesalahan pada halaman kosong dalam kertas soalan. Sebab seolah-olah itu sebagai panduan mereka untuk cari kesalahan. Nampak tak? Mereka tulis dulu sebab kesalahan. Supaya ada panduan untuk mereka menjadi kesalahan. Macam backup lah. Okay. Di sini ada 8 sebab kesalahan. Pertama, ayat tergantung dari subjek. Nanti kita cari ada atau tidak. Yang kedua, kata kerja transitif aktif tidak diikuti oleh objek. Ketiga, kesalahan struktur ayat pasif. Kita tengok petikan dulu. Melibatkan kata ganti nama di pertama ataupun kata ganti nama di ketiga. Keempat, kesalahan kata majmuk. Tengok, melibatkan kata majmuk mantap ataupun yang tidak mantap. Kelima, nampak ada pola. Tiada kata hubung titik-titik-titik dalam ayat majmuk titik-titik-titik. Maksud macam ni, kata hubung gabungan, majmuk gabungan. Kata hubung relatif, majmuk relatif. Kata hubung komplement, majmuk komplement. Dan kata hubung keterangan, majmuk keterangan. Pola sama, cuma nak tahulah jenis kata hubung yang mana satu dan ayat majmuk yang mana satu. Keenam, unsur jamak atau unsur lewah. Ketujuh, kesalahan kata tugas. Oh, ni banyak ni. Tak tahulah sama ada nak naik kata sinama ke, kata penguat ke, kata bantu ke, kata bilangan. Banyak sangat. Jadi kenalah baca berulang kali. Jangan jemu. Dan yang ke-8, kesalahan ejaan dan atau kesalahan imbuhan. Jadi ini cadanganlah, terpulanglah kepada anak-anak pelajar sekalian hendak ikut ke tidak ikut. Baik, ini contoh penandaan. Sebab cikgu nak tunjuk satu ni yang selalu dilanggar oleh calon. Baik, kalau kita lihat tanda red tu satu markah lah. Tanda pangkah kosong kan. Baik, tanda soal. Tanda soal ni untuk pelajar yang tak jawab mana-mana bahagian. Tapi jangan bimbang, tidak ada tolak markah. Jangan bimbang, jadi calon ni dapat satu markah. Baik, ini cikgu nak tunjukkan. Tiba-tiba ada D. Kertas soalan ada A, B, C.
Jadi calon ni menambah bahagian di. Pemirsa akan buat macam ni. Nampak? Palang. Palang lagi. Maknanya tidak tanda. Sedangkan kalau kita lihat, ya Allah, kesiannya, kesalahan tu betul. Membantu untuk merangkap. Pembetulan pun betul. Membantu pabrik untuk merangkap. Sudah hilang 2 markah dalam tangan. Oleh itu, janganlah buang masa. Okey, buat lebih-lebih. Tulis kat situ pun A, B, C. Mana pula datang D, bukan? Ingat ya, jangan buat macam tu. Membuang masa. Okey. Di sini, alhamdulillah kita dah selesai PDP kita pada hari ini. Sebenarnya cikgu nak kamu fokus sebab kesalahan. Sebab kesalahan selalu ditinggalkan kosong. Jangan rugi 1 markah di situ, okey? Baik. Ini contoh dia latihan pengukuhan. Kamu baca petikan tersebut, cari 3 kesalahan, kemudian buat sebab kesalahan dan kemudian tulis pembetulan berkaitan dengan isu semasa ni, COVID-19. Okey, selamat mencuba. Baiklah. Sebelum cikgu mengakhiri kata-kata, cikgu ingin minta maaf lah jika ada tersalah dan silap di mana-mana. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada cikgu sendiri. Selamat mengulang kaji pelajaran, selamat menunaikan ibadat puasa. Pada kesempatan ini, cikgu ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tidak lama lagi. Okey? Baik. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.